Selamat pagi semua dari Peachtree Cafe di Rimrock, Arizona. Apa yang bagus dengan hari Isnin ni? Oh, semua berlaku pada hari Isnin. Hari ini 2 hari bulan Mac. Hari Isnin pertama bulan 3 tahun 2020. Kami guna sudut lebar iPhone 11 ni. Saya kelihatan tak begitu besar daripada Orik kan? Ya, tapi dia memang besar badannya. Ya, badan besar. Tapi Kashima lebih besar daripada kehidupannya. Ya, kami hanya bersenerokan ya. Tak kira di mana anda, apa yang anda sedang buat, sama ada tengah makan bubur, cornflakes. Kami berharap kamu menikmati rancangan ini. Jika anda ada persoalan, tolong hantar ke seekquestions@diamondcutterinstitute.com. Dalam 30 saat, selfie secara menegak dalam telefon bimbit anda. Hantar ke seekquestions@diamondcutterinstitute.com. Soalan tidak mesti melebihi daripada 30 saat secara menegak dalam telefon bimbit anda. Nak lihat sama ada ia boleh masuk dalam rancangan kita ya. Ya, persoalan yang hebat ni ramai menghadapi masalah bisnes seperti Janice dari Colorado. Ya. Halo, saya Janice Sandra dari Barat Selatan Colorado. Saya ada 6 kedai di tempat ni. Mereka mengikut musim. Persoalan saya ialah apakah benar yang saya perlu tanami jika nak dapat pertolongan daripada mereka apabila saya tak dapat mengubah mereka sepanjang tahun. Oh, maku. Ini soalannya. Janice nak pertolongan. Beliau ada bisnes secara bermusim. Janice seorang Diamond S speaker. Beliau datang ke college di Sedona banyak kali untuk dapat latihan menjadi seorang guru DCI. Beliau lebih sebut masa musim dingin dan musim panas ya. Saya kurang pasti beliau tak sebut ya. Mungkin musim panas ya. Oh, ini persoalan yang hebat. Ramai orang menghadapi hal ini. Terutamanya mereka memerlukan lebih ramai orang bekerja dari masa ke semasa. Dalam perniagaan berlian di Amerika, perniagaan nak 60% semasa hari Christmas. Kami akan mula mengupah lebih ramai orang pekerja dalam bulan September. Tapi kami kena pecat mereka dalam bulan Januari. Saya sendiri pernah mengalami masalah ni. Saya faham bagaimana perasaan ni. Pertama, kita berasa sedih kerana terpaksa memecatkan mereka kerana tiada apa pekerja untuk mereka. Dari segi ini, salah satu benih yang anda boleh tanam ialah berasa lebih sensitif bahawa mereka akan kehilangan pekerjaan. Kami patut berjujur dengan mereka. Saya beritahu mereka, jika kamu bekerja dengan baik, kami akan terus mengubah kamu. Mereka akan bekerja keras. Apa yang anda boleh buat ialah menolong mereka mendapatkan pekerja. Tapi saya lihat kebanyakan majikan yang mengubah orang semasa musim panas atau musim dingin akan memecatkan mereka selepas itu tanpa menolong mereka mencari kerja yang lain. Jadi dari segi benih, cuba bekerjasama dengan pedagang lain atau industri yang lain yang ada pekerjaan yang tidak memerlukan pekerja pada musim panas ya. Jadi, Casey Michael, cadangan kamu ialah sebagai majikan, saya ada masalah tentang pekerjaan bermusim. Saya sepatutnya menanam benih dengan menolong pekerja yang saya hanya dapat mengubah dalam masa singkat. Saya akan tanam lebih banyak benih. Ya, tanam lebih banyak benih untuk mendapat pekerja. Ada 2 perkara ni ya. Pertama, jujur akan sifat kerja. Ramai orang biasanya berbohong kepada pekerja bahawa mereka akan mengubah mereka sepanjang masa. Banyak majikan berbohong kepada pekerja. Mereka sepatutnya terus terang ya. Kedua ialah jangan buangkan mereka pada akhirnya. Jika anda perlu mereka tinggalkan kerja, cubalah tolong mereka. Meluangkan masa agar cuba cari kerja untuk mereka. Kadang-kadang mereka mungkin pun tak nak kerja ya. Ya, Janice, ini salah satu pilihan.
untuk sesiapa yang menghadapi masalah yang serupa, ini adalah salah satu pilihan yang dicadangkan oleh Casey Michael, iaitu menanam benih berjujur dengan pekerja-pekerja. Beritahulah mereka bahawa kamu hanya memerlukan mereka untuk kerja sementara saja. Jaga mereka dan jangan tinggalkan mereka begitu saja. Sekarang disebabkan oleh virus, ramai orang kena tinggal di rumah. Mereka fikir mereka mungkin dapat kerja selepas tu, tapi sesetengah orang cuba mencari kerja, mereka tak dapat kerja. Ada yang menghadapi masalah pekerjaan seperti ini. Jadi, apakah cadanganmu untuk mereka yang ditimpa virus? Mereka terpaksa di rumah, kerja mereka menjadi bermusim. Pendapatan mereka pun tak tentu. Mereka menghadapi masalah pendapatan sekarangnya teruk sekali. Mereka mungkin rasa bosan tinggal di rumah. Jadi apakah nasihat kamu agar mereka menghabiskan masa mereka dengan bijak dan tidak duduk menonton Netflix sahaja? Ya, ini bergantung kepada apa yang dikehendaki oleh mereka. Untuk program DCI di seluruh dunia, kami dapati ramai orang datang kerana mereka nak sesuatu. Itulah sesuatu yang biasa dalam hidup kita kan. Bagi mereka yang duduk di rumah, tak kira di mana mereka, saya berminat nak tahu apakah goal anda, sesuatu yang anda inginkan, apakah sesuatu yang nombor satu prioriti dalam hidup anda. Apakah masalah pengajian pekerja secara musim ini jadi tak stabil? Yang apa saya buat ialah saya biasa jawab soalan ni dengan jawapan yang saya kenali sebagai 2 shilling CC shilling. Apakah benih yang perlu tanam untuk mencapai goal anda? Apakah benih yang pernah saya hindari agar masalah ini tak wujud? Kadang-kadang cara ini kelihatan sebagai cara konvensional, tapi saya suka mula dari asasnya. Bagi mereka yang belum menghadapi program DCI atau tak faham apa-apa yang kami tengah cakap ni tentang sebab dan akibat, secara asasnya setiap pengalaman yang kami hadapi datang dari apa-apa yang kita kata, fikir atau buat pada masa dahulu tu. Cari kaitan yang mudah. Jika saya lah Janice Sandra, saya berpengalaman masalah ini, itu dapat ahli dan sumber yang saya nak. Saya cuba pecahkan masalah ini kepada bahagian-bahagian yang kecil. Jika saya mengalami masalah ini, saya mesti berlaku sesuatu yang menyebabkan seseorang berasa sedemikian seperti itu. Contohnya masalah macam ini. Saya akan cari, mungkin beri sokongan kepada mereka yang diperlukan. Ya, dalam ungkapan bahasa Inggeris, ia disebut fair weather friend, rakan cuaca baik. Maksudnya pada masa cuaca yang baik, kamu berkawan baik. Apabila berlaku konflik ataupun kontroversi, masa susah, kamu berpisah. Jadi, saya ada cadangan yang praktikal untuk anda, Janice. Kamu tinggal di tempat pelancongan seperti kami ya. Silverstone, Colorado memang tempat yang indah. Ya, ia adalah tempat pelancongan. Oleh itu, ia bermusim. Mungkin terdapat mereka yang menghadapi masalah yang serupa anda. Andai kata, Janice, mengetahui sesuatu untuk komuniti. Anda bertemu dengan peniaga seminggu sekali untuk 1 jam dan anda mula berbincang cara-cara membantu satu sama lain dengan peniaga-peniaga di sekitar kedai kamu. Adakan cara yang ataupun fikiran alternatif tentang bagaimana anda dapat menolong mereka mengatasi masalah ini. Lalu, ini tertanamlah benih untuk anda sendiri. Oh, itu memang betul. Salah satu cara basic dalam DCI ialah 4 langkah yang mengatakan jika saya nak tanam benih atau cipta imprint dalam minda, saya mesti pilih seseorang yang menghadapi masalah yang sama seperti saya. Saya cuba membantu mereka mencapai kejayaan yang mereka nak. Dengan prinsip basic seperti sebab dan akibat, saya akan mendapat kesan yang sama. Jadi, kamu buat sesuatu yang bijak kerana kamu memberi nasihat kepada Janice. Dia akan dapat ramai orang dari kampungnya yang ada masalah yang sama. Tolong mereka mencari pekerja-pekerja. Ya, adakan kumpulan komuniti, cari cara untuk mengatasi masalah tu. Kamu membantu semua orang mengatasi masalah. Ya, ini bukan jawapan konvensional ya. Kami berbincang tentang sebab dan akibat.
Ya, saya penyokong Benjamin Franklin yang gambar beliau dilihat dari wang kertas USD RM100 tu. 100 USD 100 tu. Beliau bukan Presiden Amerika tapi banyak membantu negaranya berjuang untuk kemerdekaan. Beliau merupakan orang utama yang mengumpulkan dana, mencipta air gelas, dapur gelas, perpustakaan awam dan lain lagi. Wow. Beliau juga telah mengubah kita kata Chamber Commerce. Jangan lupa tu, beliau adalah salah satu peniaga yang berjaya pada masanya. Beliau pencetak. Beliau tak bersaing dengan pencetak-pencetak yang lain di tempatnya. Sebaliknya, beliau menubuhkan Dewan Perniagaan yang merupakan ruang perniagaan di mana peniaga-peniaga akan bertemu setiap 2 minggu dan mereka berjumpa untuk membantu sesama lain, termasuk pesaing sendiri. Macam kelab perniagaannya, ya, itu merupakan sesuatu yang tidak pernah dijalankan pada masa itu dan semua orang sangat cemburu. Jadi Janice, adakah kamu ada pesaing? Mungkin kamu boleh membantu mereka dengan menghantar pekerja kamu kepada pesaing kamu, ya. Beliau membuat sesuatu lagi yang hebat yang saya mahu bincangkan. Perniagaannya adalah sangat berjaya, tapi beliau mahu melakukan lebih, seperti beliau mahu menerokai tenaga kilat dan bagaimana kita dapat menangkap dan menggunakan itu tenaga untuk lampu di rumah. Jadi beliau keluar semasa hujan kilat dengan layang-layang dan satu kunci untuk menarik tenaga kilat tu. Ini macam idea elektrik di dunia. Eksperimen ini memerlukan masa dan wang. Oleh itu, beliau berputus untuk bersara awal. Dan beliau mula membuat perjanjian dengan seorang miskin bahawa dia akan menjadikannya penolong selama 5-6 tahun. Dari tahun ke-6, dia akan jadikan orang tu peniaga dengan memberikan dia sebanyak 10% setiap tahun. Ini apakah yang kami buat di kafe ini juga. Kami mengupah seorang yang tiada banyak duit sebagai pengurus kafe. Kamu akan berniaga selama 5-6 tahun. Kemudian kami akan secara perlahan-perlahan mengalihkan pemilikan kedai ini dengan 10% setiap tahun, ya. Mungkin kita boleh timbangkan cara seperti ini. Tapi kita perlu ada keleraan yang baik kerana kita nak lakukan ni. Jadi Franklin mendapat gaji tahunan untuk sepanjang hayatnya dari menjual mesin pencetak dan dia menolong orang miskin itu. Mungkin anda boleh bertimbang cara ini menjadikan pekerja anda sebagai rakan kongsi perniagaan anda pada masa depan. Ya. Saya ada fikiran lain kerana apa yang berlaku pada kami di TCI kerana coronavirus tu, kami tak dapat pergi ke tempat lain kerana membatalkan beberapa lawatan. Ini telah menyebabkan kerja kami menjadi bermusim. Oleh itu, apa yang terjadi ialah kami membuat sesuatu yang baru. Ini adalah sebab kita mula dengan online dan kami ada masa lapang dan tahu apa yang kita kena buat. Sebenarnya kita memang bercadang untuk mulakan ni. Ya. Kita bercadang untuk berbuat demikian, tapi hal ini telah mendorong kami melakukan sesuatu seperti online ini dengan lebih awal. Mungkin anda boleh berfikir perkara-perkara yang baru yang anda boleh lakukan untuk perniagaan semasa antara musim tu. Saya tahu anda ada 6 kedai, 6 bangunan dan semua ditutup semasa setengah tahun. Mungkin anda boleh beri makna lain kepada kedai-kedai ini. Saya tahu ada yoga studio pertama yang besar di New York yang saya dapat email dari mereka. Jadi saya fikir tentang West Virginia tu. Mereka bermula kedai baju yang habis kerja selepas pukul 3. Jadi mereka memberi 2 tujuan kepada bangunan. Mungkin kamu boleh buat seperti ini juga, ya. Mungkin dari tahap tertentu kamu rasa ini ada cara konvensional, tapi saya rasa ini bukan kerana kami membantu orang, ya. Ya, bijak tu. Jadi kami berbincang dengan cara nama dan cara baru, cara yang akan kita gunakan dulu. Kami mungkin akan pergi ke laman web
pekerja untuk beriklan atau beriklan di kritis sesuatu yang kami buat di Amerika. Tapi kami bukan memberitahu anda berhenti berbuat demikian. Tapi kami cuba menjelaskan bahawa dengan DCI sistem, terdapatnya sebab mendalam dan tersembunyi yang membuat iklan-iklan tersebut atau apa-apa yang kamu buat itu berjaya. Jadi, marilah buat kesimpulannya. Ya. Pertama, iaitu cuba menjaga pekerja-pekerja bermusim kamu dan jujur dengan mereka. Kamu sedang berbuat sesuatu konvensional dengan motivasi yang baik, iaitu menanam biji benih. Kedua, ialah kamu boleh menubuhkan satu komuniti perniagaan yang ada masalah yang sama. Kamu semua bertemu sekali seminggu atau setiap 2 minggu. Fikir cara kreatif untuk menyelesaikan masalah, membantu sesama lain untuk mendapatkan pekerja bermusim. Sekali lagi, ini bukan cara konvensional. Ia macam konvensional tapi ia juga bertujuan untuk membantu mereka supaya mereka menanam biji benih untuk melihat kejayaan kita. Ketiga, ialah gunakan masa lapang antara musim ini untuk merevolusi perniagaan anda dengan idea baru seperti menggunakan bangunan anda untuk kegunaan lain atau buat sesuatu online atau apa-apa lagi. Ya, kadang-kadang perniagaan luar musim ini boleh menjadi lebih beruntungan. Ya, tips yang hebat dari dan praktikal hari ini ya. Ada soalan untuk besok. Ya, jika anda ada cadangan lain bagaimana menanam biji benih, bagaimana mendapat pekerjaan bermusim, kamu menghadapi masalah yang sama dan kamu sudah menyelesaikannya, sila kongsi dengan kami dalam komen di bawah. Ya, untuk komuniti online ni, kami memang suka interaksi. Casey Michael berjanji dia akan tolong anda. Sementara Oryx sedang bersedia soalan esok, saya ada sikit pengumuman. Pertama, kami suka komuniti online ni. Tanya soalan, komen dan kamu mungkin jumpa komen dari Casey Michael. Jadi, jika anda ada soalan untuk rancangan ini, sila hantar ke seedquestions@diamondcuterinstitute.com. Hantarkan selfie mendekat yang maksimum 30 saat sahaja. Kami juga sedang berusaha tentang latihan online DCI untuk beberapa tahap. Jika anda adalah pemaju mobile app, sila hantar portfolio anda ke app di diamondcutterinstitute.com adalah app@diamondcutterinstitute.com. Kami sedang mencari seorang yang pandai memajukan app. Kami akan ada satu pasukan yang akan meninjau dan memilih rakan kongsi kerja kita. Kita akan ada satu platform mobile yang akan berkongsi latihan online. Saya ada pengumuman juga. Kami akan ada tetamu esok yang dari Shenzhen, China dan mereka menolong program besar di sini juga. Saya berasa sangat gembira kerana kawan-kawan dari China, tetamu dari China dalam Peachtree besok. Mereka tersangkut di sini. Mereka datang ke Amerika tapi tak dapat balik pula. Jadi saya mengubah mereka sebagai pekerja bermusim. Besok Stanley dan Edison akan berbincang tentang soalan Rachel dari Malaysia. Hai Casey Michael, nama saya Rachel dari Malaysia. Saya sentiasa berasa marah terhadap ayah saya sejak kecil-kecil lagi. Saya berasa marah kepada suami saya, anak saya, pekerja saya dan memarahi mereka. Selepas belajar sistem ini, saya sudah berhenti dan berasa kesal. Tapi saya ingin tahu apa akibat-akibat yang mungkin saya hadapi pada masa depan. Thank you. Terima kasih. Itu soalan biasa yang kami sentiasa dapat dalam program DCI. Kemarahan dan bagaimana untuk mengendalikannya. Sekali lagi, harap anda menikmati rancangan ini. Saya lah yang makan saja. Sekian. Happy Monday. Jumpa lagi. Bye-bye.